Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, ketemu lagi kita pada petang ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, ceria dan bersedia untuk sama-sama petang ini untuk saya berkongsi tentang satu persoalan yang kita akan jawab petang ini lah, yaitu kenapa saya simpan emas. Kenapa saya simpan emas? Okey. Jadi kisahnya secara ringkas, kenapa saya simpan emas? Dia bermula daripada 2015 apabila saya telah berhenti untuk menyimpan. Berhenti untuk menyimpan ataupun allocate sedikit pendapatan untuk menyimpan emas. Dia apa yang berlaku selepas itu? Saya simpan duit. Ya, saya simpan duit daripada tahun 2015 sehingga tahun 2020. Bayangkan sekitar 5 tahun dan simpan dalam akaun bank biasa. Kemudian sedar tidak sedar, duit dalam itu terguna, terpakai dan terbeli barang-barang ataupun sesuatu yang mungkin bukan keperluan. Kan? Akhirnya yang menyentap apabila berlaku kecemasan. Ini masalah dia. Apabila berlaku kecemasan, baru saya sedari bahawa saya tidak ada simpanan langsung. Saya tidak ada saving yang mencukupi untuk menampung kecemasan yang berlaku. Dan apabila itu berlaku, terpaksa meminjam. Saya terpaksa meminjam dan membuat hutang dengan kawan-kawan, dengan orang lain. Akhirnya dia menjadi satu pengalaman yang begitu memberatkan lah bagi saya lah. Kerana sebabnya puncanya daripada saya berhenti menyimpan emas, dan akhirnya duit yang disimpan di dalam akaun bank itu terguna, terpakai. Bila berlaku kecemasan, saya tidak dapat ada sesuatu simpanan yang boleh dicairkan ataupun boleh digunakan untuk menyelesaikan kecemasan itu. Jadi apa yang berlaku? Satu peristiwa atau satu contoh, boleh komen ya, boleh tanya soalan, selamat datang. Satu contoh kecemasan yang berlaku ialah ketika ada satu hari kedua-dua tayar kereta saya pancit. Dua tayar kereta saya pancit. Kemudian terpaksa juga untuk membeli tayar yang baru, tetapi masa itu tidak ada duit simpanan. Ini satu hal kecemasan kan, tetapi tidak ada duit simpanan. Jadi apa yang boleh saya lakukan? Melainkan terpaksa meminjam duit dengan kawan. Saya ingat kawan tu satu tempat belajar dengan saya. Saya pinjam duit dia dan saya beli 2 tayar, dan itulah bila dapat gaji pada bulan yang berikutnya baru saya bayar tayar itu. Tetapi itulah sudah tidak, gaji pun berkurangan sudah pada masa itu. Selain itu, selain tayar pecah, 2 tayar pecah serentak, pernah juga bateri kereta. Bila bateri kereta tidak sudah sampai tempoh, sudah tidak dapat lagi digunakan, paksa beli yang baru kan. Selain itu, ada satu lagi peristiwa kecemasan yang berlaku bila sampai tempoh perlu bayar insurans kereta ataupun takaful kereta. Hari jadi setahun kereta kan, kita perlu bayar bila sampai tempoh dia. Tetapi bila sedar-sedar, rupa-rupanya bila sampai tempoh tidak ada simpanan langsung. Inilah sebab dia, saya mula berhenti 2015. Saya berhenti untuk menyimpan emas. Tapi alhamdulillah, bermula 2020 apabila diumumkan moratorium, kita boleh dapat moratorium untuk selama tempoh 6 bulan. Jadi saya rasa masa itu, wow, alhamdulillah, ini satu peluang untuk saya bangkit kembali untuk mula menyimpan kembali. Jadi alhamdulillah saya gunakan peluang itu untuk mula menyimpan emas. Baru juga tuan-puan, 2020 kan saya mula menyimpan, saya manfaatkan. Saya kata dengan diri saya, kalau duit moratorium ini saya tidak tukarkan dia, tidak bekukan dia, simpan dia, tukar dia jadi gram emas, tentu peristiwa yang sama mungkin akan berlaku. Karena bila kita simpan duit ni
lagi-lagi dalam satu jumlah yang banyak, otak kita ni akan set duit ni untuk dibelanja. Kita akan belek-belek, oh mungkin terbelanja duit ni. Jadi untuk itu saya terus tukarkan duit yang ada tu terus kepada gram emas. Bila tukar kepada gram emas, otak saya akan bagi tahu tambah lagi. Itu beza dia. Itulah macam mana emas ni membantu saya bagi kesan kepada emosi, bagi kesan kepada pemikiran untuk ada mindset menyimpan. Jadi akhirnya duit moratorium yang ada tu tidak terguna. Dan berjaya saya tukarkan ke dalam bentuk yang lebih kukuh, lebih baik, insya-Allah. Jadi bermula dengan itulah, simpan sedikit, dan itu secara tidak langsung bagi kesan kepada saya untuk mula belajar, mula menyusun kewangan. Maksudnya bila dapat gaji ataupun dapat pendapatan, bila masuk saja pendapatan ataupun gaji, dalam kepala akan set simpan dulu, lebih baru belanja. Maksudnya sebelum dapat gaji, buat siap-siap allocation pendapatan, dan saya asingkan sedikit persen untuk simpanan masuk ke dalam emas. Dan persen ni lebih besar sebab saya target simpanan ini adalah untuk kecemasan. Simpanan ini adalah tabungan untuk kecemasan saya. Saya target 3 bulan. 3 bulan simpanan kecemasan dalam bentuk emas. Jadi alhamdulillah dapat dicapai dalam tempoh hanya setahun. Bayangkan, boleh dapat capai. Mungkin keadaan saya tidak sama dengan tuan-tuan, tapi boleh di-apply, boleh diaplikasikan supaya juga dia ada satu mindset yang baru bila kita menyimpan emas. Mula menyimpan emas, dia bagi kita satu mindset baru, simpan kemudian baru belanja. Ataupun dia akan bagi satu mindset baru bila kita cuba belanja dalam satu benda yang bukan keperluan. Mindset kita ataupun pikiran kita akan bagi tahu lebih baik simpan dalam emas daripada dibelanjakan dengan barang yang bukan keperluan, bukan yang satu keperluan. Jadi begitulah. Itulah antara sebab yang besar kenapa saya menyimpan emas adalah sebab untuk mewujudkan satu tabungan simpanan dalam bentuk emas. Kerana apa? Kenapa dalam emas? Kenapa tidak simpan duit? Kerana saya sudah gagal menyimpan duit untuk sebagai tabungan kecemasan. Tidak berjaya, gagal. Jadi saya cuba simpan dalam emas. Alhamdulillah cara ini berjaya untuk saya dan mungkin juga berkesan untuk tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya tentang kenapa saya simpan emas. Jadi key point dia ialah kenapa simpan emas? Sebab saya gagal simpan duit, saya gagal buat tabungan kecemasan, dan saya gunakan emas sebagai alat untuk menyimpan, mengumpul dana kecemasan. Kerana ia memberi satu pemikiran, mindset yang baik untuk ada satu tabiat menyimpan. Itu saja perkongsian pada hari ini. Okey, kita jumpa pada masa dan waktu yang sama insya-Allah pada esok hari pukul 4.15 petang. Okey, siapa yang ingin belajar tentang info ataupun info emas, boleh klik link yang saya letakkan di ruang komen. Dan kalau ingin terus menghubungi saya pun boleh, tiada masalah. Terus saja hubungi 010 50 50 262. Saya ulang 010 50 50 262 kalau ingin bertanya tentang simpanan emas. Dan simpanan emas ni baiknya pada hari ini kita boleh buat hanya serendah RM100 saja. RM100 saja. Simpan sikit-sikit, simpan sikit-sikit. Insya-Allah sedar tidak sedar kita dapat berjaya mengumpulkan satu tabungan yang boleh akan membantu kita nanti di masa-masa kecemasan, di masa-masa yang betul-betul kita perlukan duit betul-betul. Dan itulah sebenarnya yang
bagi saya pengalaman gagal simpan duit itu membuatkan saya terdorong untuk menyimpan emas dan menyimpan emas. Bak kata guru saya kan, Tuan Syamsuddin Kadir, dia kata emas ni bukanlah matlamat akhir kita mau kumpul emas banyak-banyak simpan dalam rumah ataupun simpan berlonggok-longgok berbukit-bukit emas. Tetapi emas ni adalah alat untuk kita capai matlamat kewangan kita. Antara kita boleh rawat boros kita. Macam saya sudah tidak dapat menyimpan duit, saya cuba simpan emas, alhamdulillah dapat buat simpanan. Yang kedua, dapat pupuk tabiat menyimpan. Dan yang ketiga, untuk kita dapat capai matlamat yang lain, contohnya buat simpanan dana kecemasan. Jadi kalau ada persoalan ataupun ingin mendalami ilmu emas, boleh tengok di ruang komen. Kalau ada persoalan, boleh juga PM saya, tiada masalah, saya boleh berkongsi insya-Allah. Nombor saya 01105050 262. Okey, baik, kita jumpa pada masa dan waktu yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.